الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya kasihi Ketua Moderator, yang saya hormati Musi Surau, AJK Surau, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung pengajian kita daripada kitab Al-Barahin, Ummul Barahin, kitab Akidah Tulin menerusi matan Ummul Barahin. Kita telah membincangkan sifat 20. Kita telah sebutkan satu persatu mengenai sifat 20. Sifat 20 ni adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Quran. Sekiranya ada dalam kalangan kita yang tidak meyakini sifat-sifat ini, maka akidahnya telah rosak, kerana sifat-sifat ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Wajib kita percayai. Untuk kita yakini sifat-sifat tersebut, maka hendaklah kita pelajari. Alhamdulillah, kita telah membincangkan sifat 20 ini hingga ke sifat yang terakhir, iaitu sifat mutakallim. Allah Ta'ala itu berkata-kata, daripada sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sifat Allah Ta'ala itu yang maha berkata-kata. Kita telah jelaskan sebelum itu bahawa apa yang kita perlu tahu mengenai Allah Subhanahu wa taala itu adalah, pertamanya mengenai zatnya, keduanya mengenai sifatnya, ketiganya mengenai perbuatannya. Zat Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh mengetahuinya walau apa cara sekalipun. Tidak ada seseorang pun makhluk ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengenali Allah Taala. Tak ada. Tak ada yang boleh mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui zat Allah Taala. Tak ada ruang untuk kita mengenali Allah Taala melalui zat Allah Taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Allah Taala itu tidak menyerupai sesuatu. Apa maksud sesuatu? Selain daripada Allah, itulah sesuatu. Maknanya kalau ada gambaran dalam kepala kita dan sebagainya, itu adalah sesuatu. Jadi Allah Ta'ala tidak termasuk dalam sesuatu. Jadi bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu bukan sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Zat Allah Subhanahu wa taala wahid, satu Allah Taala. Satu Allah Taala itu contohnya. Bukan sama macam satu kita. Kan? Satu kita ni nak, sebab kita ni ada ramai. Tu nampak satu, dua, tiga dan sebagainya. Satu Allah Taala kita tak tahu macam mana satunya Allah Taala daripada segi zat bukan sifat. Yang kita bincang Allah Taala yang mempunyai sifat satu itu, dia tidak ada dua, tidak ada tiga. Itu kita faham. Kerana sifat.
Sifat Allah Ta'ala yang satu tidak menyerupai dengan sifat-sifat yang ada pada kita. Tapi zat Allah Ta'ala yang satu kita tak tahu macam mana. Zat Allah Ta'ala yang berkata-kata, yang maha mendengar, yang apa semua tu, zatnya tu tak tahu. Tetapi ciri-cirinya tu kita tahu. Ciri-ciri itulah sifat dia. Jadi, kenapa perlu dibincangkan? Kerana kalau kita tak bincangkan perkara ini, kita takuti. Ada orang yang cuba nak membawa ajaran sesat, kita tak sedar. Saya pernah jumpa orang yang bercakap tentang akidah. Pernah belajar tauhid tak? Pernah? Pernah tak belajar sifat Allah Ta'ala itu maha berkuasa? Pernah? Allah Ta'ala itu satu, pernah? Dia pun cakap. Kemudian dia nak bawa kepada apa? Dia nak bawa kepada satu fahaman bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini boleh kita kenalinya. Tetapi macam mana kita nak kenali ini kita tak tahu. Dia nak bawa ke situ. Ini sebenarnya mengelirukan. Dia kata kita tak kenal Allah Ta'ala tapi kita boleh kenal Allah Ta'ala. Ada begitu. Jadi dia nak mengelirukan kita. Bila nak mengelirukan kita, kalau kita tak ada asas, kita pun, betul, macam betul. Dia pun bawa lah satu persatu. Kemudian dia bawa kepada bahawa Tuhan ini sebenarnya dia tak duduk di alam-alam ini, dia tak duduk di luar alam, dia tak duduk di mana-mana. Itu macam betul. Okey, dah tak apa. Kemudian ditarik pula sembahyang. Kita sebenarnya sembah Allah Ta'ala kan, betul tak? Semua kita sembah kan? Ya, betul, kita sembah Allah Ta'ala. Semua kita sembah, betul. Orang awam memang sembah Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya sembahan itu bukan macam itu je. Dia dah bawa sikit. Dia tarik dah sikit. Kita pun, macam mana pula tu ada penyembahan yang lain ke? Kita sembah Allah Ta'ala juga. Dia nampak. Dia cuba nak bawa sesuatu yang pelik, tetapi bila kita tanya, ada sembah selain Allah Ta'ala? Kita sembah Allah Ta'ala juga. Tapi macam mana? Yang biasa kita sembah tu, sembahyang tu, bukan macam tu sebenarnya. Ada cara lain. Dia pun tertarik. Macam mana sembah dia? Sebenarnya sembah Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya bukan dengan cara yang biasa. Yang biasa tu orang awam. Yang sebenarnya tak perlu disembah. Kalau kita sembah Allah Ta'ala, maksudnya apa? Maksudnya dia bukan Tuhan. Kita menyembah sesuatu yang memerlukan sembahan. Kan? Allah Ta'ala perlu ke kita menyembah dia? Dia bawa, nampak tak? Jadi bila kita belajar, kita tahu daripada awal Allah Ta'ala itu wajib disembah. Tak ada mana-mana orang, tak ada siapa-siapa pun yang boleh memaksuhkan kita tak boleh sembah Allah Ta'ala. Dengan apa yang kita belajar sekarang, tak ada. Tetapi kalau tak belajar, dia kata inilah makrifah yang sebenarnya. Inilah untuk kenal Allah Ta'ala sebenarnya. Kalau tak belajar memang goyang. Itu perlu kita belajar. Mustahil mana-mana syariat terbatal disebabkan kenal Allah Ta'ala saja. Tak boleh. Tak ada perkara yang terbatal dalam syariat Islam kerana belajar ilmu makrifat, kerana belajar ilmu tarikat, kerana belajar ilmu hakikat dan sebagainya. Tak akan terlepas daripada syariat Islam. Sembahyang tetap sembahyang, puasa tetap puasa. Ada juga iblis ni pandai. Puasa contohnya kan. Ada setengah ajaran tu, puasa, orang semua puasa mengikut apa yang ditetapkan oleh sebuah negara. Dia tak. Dia mesti awal satu hari ataupun lewat satu hari. Kau suka hati. Kami puasa. Tapi apa yang kami faham macam ni dan macam ni, kita kena buat. Yang terbaru sekali tuan-tuan. Ini saya cerita ni realiti tuan-tuan. Yang terbaru sekali, Hari Arafah. Semua orang tahu bahawa Hari Arafah adalah semulia-mulia hari dalam masa setahun. Dan tempoh setahun, Hari Arafah adalah sebaik-baik hari. Dan pada hari itu adalah mustajab doa.
maka kecohlah. Kecoh ni sebab apa? Kalau kita tak ada ilmu, memang kita pun terperangkap juga. Dia kata, pukul berapa Arafah di Mekah? Pukul berapa? Tengah hari dia pukul berapa? Tengah hari dia pukul 12.30, katalah ni pukul 12 tengah hari. Mudah cerita. Beza kita dengan Mekah lebih kurang 5 jam. Maka pukul 12 itu masuk waktu zuhur, tergelincir matahari. Mana bermulanya wukuf yang Arafah. Maksudnya pukul 5 petang. Pukul 5 petang. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bukan untuk berdoa. Bukan untuk berdoa ni. Ada orang berpuasa pada hari tersebut dan waktu tersebut. Contohnya subuh di sana pukul 4. Katalah pukul 4. Pukul 4 pagi. Maksudnya kat sini pukul 9 pagi. Maka dipuasa pada hari itu. Bukanlah dipuasa start pukul 9 pagi, tak. Dipuasa pada hari itu. Sebab kita kan lain. Tahun ni kita tak sama puasa, tak sama hari dengan Mekah. Maka kita lewat satu hari. Arafah hari Jumaat, kita punya Arafah hari Sabtu. Hari Sabtu tu orang di Mekah dah raya dah. Kan? Jadi maksudnya kita macam ketinggalan. Dia kata apa? Kita kena ikut Mekah. Sebab waktu Arafah itu di Mekah, bukan kat tempat kita. Mana lebih tepat? Kita nak puasa sehari sebelum ataupun sehari selepas? Mesti kita puasa waktu hari yang sama. Tuan-tuan, ini kekeliruan yang tak boleh kita ikut. Sebab apa? Kerana kita tidak dibekalkan dengan ilmu, maka kita mudah mengikut-ngikut. Yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya mengikut ketetapan yang telah diberitahu oleh sesebuah negara. Kenapa? Kerana puasa ini dia bergantung kepada melihat anak bulan. Nampak anak bulan, bolehlah puasa. Nampak hari bulan, bolehlah raya. Tak nampak, tak boleh nak puasa, tak boleh nak raya. Asas dia. Asas dalam syariat Islam begitu. Maka apa yang terjadi kepada golongan ini? Golongan ini telah dimanipulasikan. Telah dikelirukan oleh sesebuah ajaran yang cuba nak mengelirukan masyarakat. Ini baru satu tuan-tuan. Banyak lagi lah. Sebab itu kita kena belajar. Kita kena tahu. Perkara yang berhubung dengan itu kita kata syariat. Puasa, sembahyang. Itu syariat. Kena pula perkara yang berkaitan dengan akidah. Yang perkara yang menyembah Allah. Perkara yang syirik. Perkara yang boleh merosakkan iman dan sebagainya. Kalau kita tak ikut betul-betul, masalah. Ada orang bawa ajaran salah. Tapi tengok gaya ni bukan ajaran Islam yang dibawa. Mengajarnya hakikat, mengajarnya makrifat. Tak pernah sembahyang tuan-tuan. Tak sembahyang. Tapi mengajar. Dia kata apa? Dia kata iman itu dalam hati. Setuju tak iman dalam hati? Semua orang setuju tuan-tuan. Tapi dia tipu. Iman betul dalam hati, tetapi amal ibadat mesti kita lakukan. Masalah besar tuan-tuan. Masalah yang berkaitan dengan akidah ini dia tidak akan habis sampai bila-bila. Sebab apa? Dia melibatkan hati. Dia tanya, dia cakap depan orang ramai betul. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengajar ajaran yang salah. Tapi bila dipanggil oleh Jabatan Agama, betul tak awak cakap macam ni? Saya tak cakap. Itu masalah lah. Bila ambil kenyataan, saya tak buat. YouTube ni tu, kita ambil kan kat YouTube, dekat Facebook, dekat media sosial sekarang ni kan, macam-macam. Saya tak cakap macam tu. Orang edit kot, dah pening pun lagi. Ini masalah yang besar dalam
nak mengambil pembuktian, nak buat pembuktian, itu susah sikit lah. Tak apalah. Jadi walaupun susah begitu, at least sekurang-kurangnya kita belajar untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita terselamat. Itu tujuan utama. Bila kita telah mempelajari mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga tahu apakah sifat yang bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat mustahil. Allah taala ada sifat wajib baginya, sifat mustahil baginya, dan sifat harus baginya. Sifat wajib telah kita sebutkan 20 sifat. Kemudian sifat mustahil adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat 20. Apa dia? Ini mudah kita nak tahu. Sebab dia bertentangan dengan sifat yang pertama, sifat 20 sifat wajib Allah Ta'ala. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifat wa hiya abdadul 20 al-ula wa hiya al-adam. Perkara, di antara perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu 20 sifat yang berlawanan dari 20 sifat wajib seperti yang telah disebut. Yang pertamanya Adam, al-adamu. Adam tiada. Lawan daripada sifat Allah Ta'ala al-wujud. Sifat Allah Ta'ala wujud. Wujud lawannya tiada. Wujud lawannya tiada. Wujud lawannya tiada ini kerana apa? Kerana mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tidak wujud. Kerana apa yang ada dalam alam semesta ini menunjukkan bahawa kejadian ini mempunyai pemiliknya. Alam semesta ini mempunyai pemiliknya. Kerana apa? Kerana kejadiannya sangat unik. Disebabkan kejadian yang sangat unik itulah kita katakan bahawa ada penciptanya. Unik tuan-tuan. Segala kejadian Allah Ta'ala daripada kecil sampai yang besar-besar semuanya unik. Tak ada mana-mana manusia, makhluk Allah Ta'ala yang mampu mencipta seumpama itu, menjadikan seumpama itu. Contoh, Allah Ta'ala jadikan kita hidup dengan menghirup udara. Kita hidup dengan menghirup udara oksigen. Ahli sains kata oksigen nama ni. Yang kita hirup ni oksigen. Tapi tuan-tuan, nak cerita kita ni kan, Allah Ta'ala jadikan kita ni unik. Sewaktu Allah Ta'ala jadikan kita dalam perut ibu kita kan, kita bernafas melalui apa tuan-tuan? Kita bernafas melalui apa tuan-tuan? Melalui apa? Sebab apa? Sebab kehidupan kita bercantum dengan ibu kita melalui tali pusat. Duduk dalam kantung rahim. Bernafas melalui apa? Kita bernafas tak dalam perut ibu kita? Kan unik Allah Ta'ala jadi kan? Kalau kita bernafas dalam perut ibu kita, tentulah kita sedut apa? Air, betul tak? Dan dalam kantung perut ibu kita tu ada air. Betul? Ada tu macam mana? Degupan jantung berjalan, bergerak. Bila kita keluar, kita boleh hidup oksigen tanpa memerlukan latihan. Boleh. Binatang pula boleh berjalan, boleh berlari. Sangat pelik lah tu. Boleh cari tempat minum pada ibu dia. Manusia dia tak boleh. Kena bagi minum baru boleh minum. Kalau binatang lain dia tahu je kat mana tempat nak minum, nak cari susu mak ayah dia, emak dia. Pelik ke tak? Tak menasabah langsung. Kalaulah kejadian kita ini tidak ada yang menciptanya, yang memberikan hidayah
kepada kita untuk mencari kat mana yang boleh kita hidup. Manusia ni ada akal, jadi Allah Ta'ala suruh kita berfikirlah. Budak ni, kalau budak dah macam ni, bagi susu, kita kena bagi susu, dia tak mencari-cari. Kalau binatang, dia pandai, dia cari susu ibu dia, duduk sebelah ibu dia. Kan pelik. Bukan semua binatang menggunakan oksigen untuk bernafas. Ikan bernafas dalam air, menggunakan insang, tapi air hidup. Letak dekat darat, tak boleh hidup. Ada binatang boleh hidup dua alam. Buaya, peliklah, ya Allah. Kalau kita fikir satu-satu, memang perkara yang menakjubkan. Adakah kita dengan kejadian yang Allah Ta'ala jadikan ini, kita boleh menolak kewujudan Allah Ta'ala? Mustahil. Kenapa? Kerana kewujudan yang unik ini tentu ada pencipta yang sangat hebat yang boleh mencipta seumpama ini. Walaupun dia tidak menggunakan teknologi, tetapi kejadian sangat unik. Sangat unik. Kita luka, tuan-tuan. Luka kan? Bila kita luka dalam tempoh tertentu, luka kita tu darah berhenti, kulit kita bercantum balik. Siapa punya kerja ni tuan? Tiba-tiba, tubuh badan kita yang dah datang dengan saya tak tahulah istilah medical ni, saya tak tahu. Macam mana boleh berlaku tu? Macam mana dia boleh tahu? Macam mana dia boleh baikkan sakit luka tersebut? Automatik kan? Automatik. Perut kita kan, tak pernah kita ajar perut kita ni, ni saya sekarang ni nak makan buah jambu keras. Okey, nak petik yang mana satu ni, suis mana satu ni, blender yang mana satu. Kalau blender kan, kita pakai blender kan. Blender mana satu nak pakai. Kita makan masuk ni, makan coklat sedap ni, makan durian, makan macam-macam masuk. Keluar air dekat perut sihat. Allah, sakit perut, pergi bila air, sihat balik. Sistem cantik tuan-tuan. Pencernaan dalam perut kita sangat cantik. Terlebih makan, pergi jumpa doktor membagi ubat. Bukan ubat itu yang memberikan kesihatan, tuan-tuan. Dia memberikan efek kepada perut kita, bagi signal kepada tubuh badan kita supaya saraf-saraf yang tertentu, kalau salah minta maaf lah, saya bukan orang medik tak, saya nak gambarkan apa yang berlaku dalam tubuh badan kita. Ubat itu bukan ubat itu yang mengaktifkan badan kita, tak. Dia berikan signal kepada tempat saraf-saraf yang tertentu untuk aktif. Bila aktif benda tu, tubuh badan kita boleh sihat balik. Bukan ubat itu. Tapi sebenarnya semuanya ini adalah datangnya daripada pencipta makhluk ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Tapi itulah manusia ni belajar tinggi mana sekalipun, bila sampai satu tahap dah jelas kewujudan Allah Ta'ala, tapi tolak. Boleh kata apa? Boleh kata alam ini terjadinya dengan sendiri. Terjadi dengan sendiri, tuan-tuan. Punca kenapa diletakkan sifat pertama adalah sifat wujud, kerana ada orang mengatakan bahawa alam ini tidak dijadikan. Dia tidak dijadikan, bahkan dia terjadi sendiri. Terjadi sendiri. Teori terjadi sendiri ini tiba-tiba jadi. Tiba-tiba jadi. Sesuatu yang mustahil secara akal kita. Sesuatu yang bila terjadi sendiri, sesuatu yang mustahil secara akal. Kenapa? Sesuatu yang terjadi sendiri ini, dia kadang-kadang boleh berlaku. Tetapi
Kalau alam yang penuh dengan bersistem ini terjadi dengan sendiri, ini macam mustahil. Mustahil secara akal. Sebab apa? Saya selalu bawa contoh, kita buat macam mana? Masa saya belajar dulu, ustaz saya bawa contoh, kita buang sampah dalam tong sampah. Tetapi malas pelajar-pelajar ni malas. Nak pergi ke buang sampah, masuk dalam tong sampah tu malas. Dia buat apa? Campak. Kertas kan? Campak. Masuk. Masuk. Kan? Masuk ke hati. Sebab apa masuk? Buat sekali lagi. Masuk ke hati. Buat ketiga. Tak masuk dah tuan-tuan. Keempat. Masuk lagi. Kelima. Berapa kali masuk, berapa kali tak masuk. Semua yang masuk itu tuan-tuan. Dan yang tak masuk itu, semuanya adalah kebetulan. Betul tak? Kebetulan. Kebetulan inilah yang kita katakan macam terjadi sendiri. Tiba-tiba masuk. Kita balik masuk. Tiba-tiba terjadi. Kebetulan. Tapi alam yang ada sekarang ini mempunyai sistem. Dia bersistem. Bila bersistem, tak akan terjadi dengan sendiri. Sistem yang ada kat alam ini, dia bersistem. Dia bersistem. Maksudnya apa? Tak pernah kita tengok malam tiba-tiba siang. Siang tiba-tiba malam. Tak berlakunya tu. Allah Ta'ala kata apa? وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Allah tak jadikan semua perkara yang berlaku dalam alam ini dengan adanya sebab. Sebab itulah sistem. Hakikatnya Allah Ta'ala yang kehendaki perkara itu berlaku. Macam kita lah, Allah Ta'ala suruh kita taat kepada perintahnya. Bila kita tak taat perintah Allah Ta'ala akan balas di akhirat nanti. Sebab apa? Itulah sebab. Allah Ta'ala jadikan kita, berikan akal kepada kita untuk kita pilih. Allah Ta'ala dah kata, kalau sekiranya kamu buat perkara ini, kamu akan dapat balasan. Kalau kamu tak buat perkara ini, kamu akan dapat syurga contohnya. Maka kita yang memikirkan betul ke tak betul. Jadi semuanya bersebab. Nak masuk syurga pun ada sebab, nak masuk neraka pun bersebab. Semuanya ada sebab. Kita nak buat sesuatu, semuanya ada sebab. Kita lapar, nak makan. Kita kena cari makanan. Boleh makan. Kalau tidak macam mana kita nak makan? Jadi semuanya bersebab. Jadi sebab ini adalah satu sistem. Mempunyai sistem. Allah Ta'ala jadikan semua ini bersistem. Untuk apa? Untuk kita yakin bahawa ini adalah alam kita ini mempunyai Tuhan, mempunyai penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah menjawab persoalan orang yang tak percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya panjang lagi cerita. Kalau secara akademik tu dia lebih susah lagi lah. Maksudnya susah nak faham. Tapi secara mudahnya kita boleh gambarkan perkara yang berdekatan dengan kita. Keduanya hudus, baru. Hudus itu baru. Adam, keduanya hudus. Hudus ni lawannya apa? Qidam. Hudus lawannya qidam. Qidam ni apa? Qidam ini Allah Ta'ala itu bersedia, iaitu sedia ada. Hudus apa? Baru. Apa kaitan baru dengan sedia ada atau sedia ada? Al-qidam maksudnya sedia ada ataupun sedia ada. Maksud sedia kat situ adalah yang tidak ada permulaan. Kenapa? Kerana lawan tidak ada permulaan, kalau diletak tiada permulaan, lawannya tidak ada pengakhiran. Jadi takkanlah Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan tapi ada pengakhiran. Lawan lawan. Kurus gemuk, lawan. Kurus gemuk.
tinggi, rendah. Dulu, sekarang, kan? Ataupun akan datang. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu dulu, tidak ada permulaan. Lawan dia apa? Lawan dia tidak ada pengakhiran. Dia tak boleh jadi macam tu. Sebab apa? Kita nak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baqa, iaitu kekal. Lawan dia mestilah perkara yang ada pada makhluk. Maknanya kalau lawan tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, maksudnya makhluk itu tidak ada pengakhiran. Lawan sifat 20 ini adalah makhluk. Lawan sifat 20 adalah makhluk. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Kalau lawan dia tidak ada pengakhiran, maknanya tidak ada pengakhiran itu adalah makhluk. Salahlah. Sebab itu diletakkan Allah Ta'ala itu sedia ada ataupun sedia kala. Allah Ta'ala itu memang dah ada. Tapi maksud sedia ada kat sini, maksudnya sedia ada itu tidak ada permulaan. Maksudnya begitu. Tetapi dalam bahasa Arab, qidam ini mempunyai maksud azali. Azali ini maksudnya tidak ada permulaan. Tetapi dia tak gunakan perkataan azali. Kerana lawan azali abadi, kekal. Mustahillah makhluk itu kekal. Tak bolehlah lawan sifat Allah Ta'ala yang ni. Maka ulama letak qidam, iaitu sedia ada yang bermaksud tidak ada permulaan. Yang bermaksud. Itu lebih sesuai. Bila dia letak sedia ada, qadim, lama, maka lawannya apa? Baru. Lama, lawannya baru. Lama maksudnya apa? Tak ada permulaan. Baru itu apa? Mana baru dijadikan. Maka sifat baru ini adalah sifat kita, sifat makhluk. Saya ulang sekali lagi sebab takut tak faham. Sedia ada sifat qidam. Qidam maksudnya sedia ada ataupun sedia kala, juga bermaksud tidak ada permulaan. Lawannya adalah baharu. Bukan lawannya tidak ada pengakhiran. Lawannya adalah baharu. Kerana apa? Kerana ulama meletakkan sifat Allah Ta'ala itu qadim, qidam. Kalau diletak azali, lawannya abadi. Tidak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran ni sifat Allah Ta'ala juga. Maka tak boleh letak lawan kepada sifat azali abadi. Maka diletak qadim, qidam. Qidam lama, lawannya baru. Tapi maksudnya tidak ada permulaan. Qidam ni maksudnya tak ada permulaan. Hadis ataupun hudus baru dijadikan. Lama mana pun dunia ini, alam ini 1000 tahun, 20,000 tahun, berjuta, milion, bilion tahun, trilion tahun sekalipun, dia tetap namanya baharu. Kenapa? Kerana dia ada tempoh. Bila mula? Mulanya pada 1 trilion tahun dahulu. Ada mula waktu dia. Ada waktu. Bila terikat dengan waktu, maksudnya apa? Itu baru. Setiap benda yang terikat dengan masa, maka ia baru. Apa beza dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Macam mana? Kerana dia yang menjadikan alam. Bila dijadikan alam, maka wujudlah masa. Bila Nabi dilahirkan, bila alam ini dijadikan, bila kita dilahirkan, semua itu ada tarikh. Tarikh bila? Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada tarikh. Kalau orang tak tahu tarikh dia, tarikh lahir dia, sebenarnya ada tapi dia tak tahu ataupun orang tak tulis bila dia dilahirkan. Tapi ada masa? Ya, ada masa. Bila Nabi Adam dilahirkan, dijadikan, Allah Ta'ala sebut, bila dijadikan, bila Allah Ta'ala kehendaki. Masa tu bukan macam sekarang lah. Sebab tahun hijrah, tahun Masihi ini baru lagi. Dulu dia tak ada kira tahun-tahun tu. Tapi hebat arkeologi sekarang, teknologi yang ada sekarang ni. Wallahu'alam betul, sejauh mana betulnya. Tapi di dalam teori ni mengatakan bahawa
alat mengesan bahan-bahan purbakala ni, bila dikaji dia boleh tahu berapa tempoh lama barang tersebut. 1000 tahun, 2000 tahun, ratusan ribu tahun dan bagailah. Oh, ini lama ni, bahan ini paling lama. Contohnya batu yang dijadikan, yang dijumpai ini adalah batu tahun zaman purbakala. Beribu-ribu, puluh ribu tahun dulu. Dia boleh tahu berapa tempoh lama ni. Tak tahulah masa tu Nabi Adam ada ke tak ada ke, wallahu ta'ala alam. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah baharu yang dimaksudkan di sini bukanlah baharu tu baru tadi, tak. Baharu tu maksudnya bila bermula dengan masa, tempoh, ada tempoh. Tempoh alam kita tak tahu sampai bila. Tempoh dunia tak tahu sampai bila. Tapi kita boleh agak bilakah tempoh awal kejadian, agak-agak boleh. 1000 tahun. Mungkin ada teknologi yang boleh boleh mengesan berapa lamakah tempoh dunia ini. Bermula dari awal lah ke akhir, awal. Bila wujudnya dunia ini, mungkin boleh kesan. Tak tahulah berapa juta tahun, trilion tahun, tak tahulah. Tapi mungkin saja. Ini menunjukkan ada permulaan. Allah Ta'ala tentulah yang mencipta permulaan tersebut sebelum kejadian. Betul tak? Logiknya macam tu. Yang mencipta tentulah sebelum, takkan selepas. Tentu sebelum kejadian. Maka Allah Ta'ala tak terikat dengan kejadian tersebut. Tak terikat. Dia jadi, itu dia punya kejadian. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak dipanggil mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Mumatsalah lil hawadis iaitu serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Contohnya mengumpamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti jirim, iaitu benda, iaitu menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai ruang dalam alam ini. Begitu juga mengumpamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti sesuatu yang terdapat pada jirim, iaitu benda. Termasuk juga mengumpamakan Allah Ta'ala mempunyai arah dari sudut jirim tertentu, atau menduduki arah tertentu, atau mendiami sesuatu tempat atau masa. Kita dah sebut tadi masa. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa. Maksudnya dia yang menciptakan masa, dia menciptakan arah. Macam mana Allah Ta'ala menciptakan arah? Bila adanya makhluk, bila adanya alam ini, wujudnya alam, maka adalah arah. Atas bawah, tepi, kiri, kanan, utara, selatan dan sebagainya. Sebelum adanya alam ini, ada arah tak? Tentulah tak ada arah. Sesuatu tempat yang kosong, yang kita tak tahu, kita pergi kat lautan, tengah-tengah lautan. Kita tahu tak kat mana utara, timur dan barat? Tak tahu tu lah. Saya tahun 2000 saya pergi umrah naik kapal. Naik kapal 3 hari tuan-tuan. 3 hari naik kapal. Naik ni malam. Lepas subuh besok tu, bila dah matahari dah naik, terang kiri kanan, tak nampak daratan tuan-tuan. Tak nampak daratan. Pandang depan, kiri, kanan, belakang, semuanya lautan. Tak nampak mana penghujung, tak nampak daratan langsung. Kat mana utara, timur, saya tak tahu. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum dijadikan sesuatu, maka tentulah dia tidak mempunyai arah. Dan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu, mana keadaannya begitu, walaupun adanya makhluk, ada terciptanya makhluk, arah tempat utara, selatan, timur, barat, atas, bawah dan sebagainya, itu adalah dalam lingkungan makhluk sahaja. Maksudnya dalam agama alam.
dia mempunyai arah dan sebagainya, di dalam alam. Allah Ta'ala tidak boleh kita nak sebut dalam ke luar sebab dia bukan sesuatu. Sesuatu ni dia boleh, bila kita sebut sesuatu dalam sains kan, dulu saya belajar dalam bahasa Arab, dia panggil syai'un mutahayyizun, dia panggil syai'un, sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatulah. Maksudnya air kan. Air ni kita kalau nampak macam ni kosong je, tapi dalam ni ada kandungan air. Kita pegang botol, kan? Kita pegang botol, tengah malam tak nampak kan, kita pegang. Ringan je. Oh, tak ada air. Kita boleh tahu. Sebab apa? Sesuatu yang memenuhi ruang itu ada tanda dia, ada kesan dia. Jadi, yang ada dalam ini, yang itu yang dipanggil sesuatu yang memenuhi ruang. Tak kira lah macam mana. Allah Ta'ala tidak memenuhi ruang, tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak memenuhi ruang. Maksud memenuhi ruang ni, apa sajalah. Angin memenuhi ruang, kan? Angin memenuhi ruang. Kalau kita vacuum kan, kita vacuum plastik ke, ni botol ke, kita keluarkan angin. Apa jadi? Apa jadi plastik tersebut? Dia bukan kemik, dia jadi tak ada angin dalam. Apa jadi? Dia tak ada apa-apa. Faham tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak memenuhi ruang. Sebab itu kita boleh nak gambarkan bahawa Allah Taala itu macam angin ke, macam air ke, macam apa-apa tak boleh digambarkan. Sebab Allah Taala itu bukan sesuatu. Dia tidak memenuhi ruang. Susahnya nak faham, memanglah susah. Sebab Allah Ta'ala tak tunjukkan kepada kita bagaimanakah zatnya, rupanya. Itu yang susah. Sebab zat kita tak tahu. Kita terpaksa nak belajar mengenai zat, nak mengenali zat dengan sifat. Maka Allah Ta'ala kata, aku ini wujud. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala wujud? Allah Ta'ala kata, aku ini maha berkuasa. Apa? Kenapa kita nak tahu Allah Ta'ala itu yang mempunyai zat yang kita tak nampak tapi berkuasa macam mana? Maka Allah Ta'ala kata, kau tengok alam ini. Kejadian alam ini sangat unik. Kamu tak perasan ke? Tak pernah terlintas ke? Kejadian-kejadian alam ini yang unik ini tidak ada yang menciptakannya. Maka kita pun tengok, oh betul lah, unik betul. Kejadian kita unik, pendengaran kita unik, mulut kita, makan kita, perut kita, semua, seluruh anggota kita sangat unik. Semua benda kejadian yang Allah Ta'ala jadikan semua unik. Oh betul lah, ada pencipta. Macam mana kita nak kenal? Itu rahsianya. Rahsia Allah Ta'ala. Bila benda yang rahsia ni, kita teruja. Kita teruja dengan yang kita tak nampak. Sebab itu, siapa yang dapat rasa kewujudan Allah Ta'ala ini, orang yang banyak mengingati Allah. Bila orang itu banyak mengingati Allah, dia akan rasa nak sangat melihat Allah Ta'ala. Teruja. Ya Allah, kau jadikan ini bagus, ya Allah, kau jadikan ini bagus, ni hebat, ni special ni, ya Allah, kau, ya Allah hebatnya. Membuat-buat dalam jiwa dia nak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dunia kita hanya boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya, af'alnya, perbuatannya. Banyak kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua kejadian-kejadian ini akan memberikan refleks pada diri kita mengatakan bahawa yang jadikan semua ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata, orang-orang yang berzikir itu adalah orang yang istimewa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala ketika berdiri, waktu duduk dan waktu baringnya. Dan mereka sentiasa memikirkan tafakkur. Kejadian yang Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi,
Lalu mereka kata, Subhanak ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, hebat kejadian Engkau ni ya Allah. Subhanak. Tidaklah Engkau jadikan semua yang ada di alam ini, melainkan semuanya itu mempunyai hikmah. Bukan Engkau jadikan dengan sia-sia. Tidak ada faedah, tidak ada apa-apa fungsi, tak. Engkau jadikan semua penuh dengan hikmah. Sebab mereka ini yang menyedari diri mereka akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikrullah. Zikir itu adalah alat untuk menyedarkan kita wujudnya Allah Taala. Zikir. Zikir adalah alat untuk menyedarkan diri kita kenal Allah Taala. Sebab itu digalakkan kepada kita memperbanyakkan zikir, ingat Allah Taala. Bila kita ingat Allah Ta'ala, itulah alat kita boleh kenal Allah Ta'ala. Kalau kita kurang zikir, kita nampak sesuatu, kita tak akan rasakan kehebatan yang Allah Ta'ala jadikan. Sebab itu orang-orang yang bukan Islam, bila mereka menjumpai sesuatu yang pelik dan unik dan hebat, mereka tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam hati mereka tak ada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ajar kepada kita, orang Islam, supaya memperbanyakkan ingat Allah Ta'ala, supaya hati itu sedar wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia yakin hingga orang beriman ini mengatakan, waqina adzabannar, ya Allah, peliharalah kami daripada azab neraka. Itu tak cerita pasal neraka lagi, tuan-tuan. Nak cerita, baru kita cerita tentang alam yang ada sekarang, nak cerita tentang neraka, azab neraka tu, Masya Allah. Saya baru ni kan, pergi haji kan baru ni. Nak cerita, panas. Sekarang ni musim panas, sekarang ni musim panas. Betul-betul panas. 40 darjah Celsius, 40, 41, 42, memang panas tuan-tuan. Di Arafah panas sangat. Saya keluar malam, waktu malam, 8 hari bulan, 9 hari bulan, panas tuan-tuan. Malam, tak ada rasa sejuk, tak ada. Angin semua panas, tiup pun panas. Tapi kita kan nak buat haji kan. Orang kata kalau buat haji, pergi umrah ke mana-mana, pergi Mekah ni, jangan terlepas cakap, kan. Maka simpanlah dalam hati kan. Dalam hati lah, saya tak keluar, tak mudah tak keluar. Orang kata, boleh tahan juga. Ini musim dia. Macam tu kan. Kita kena pujuk hati kita. Bahaya kan. Kalau kita sebut panas-panas kan, kita seorang je panas, orang lain tak panas. Itu masalah juga kan. Jadi, jaga kan. Saya pergi dekat maktab kan. Ya Allah tuan-tuan. Tahun ni 1 juta orang. 1 juta orang. 1 juta orang tak ramai kan. Yang biasa 3 juta. Saya dengar tahun depan dia nak naik sampai 5 juta orang. Memang, yalah, tahun depan panas sikit lah sebab dia dah beransur dia beransur kepada musim bulan 6 ni hari tu bulan 7. Di bulan 7, di antara bulan 7 dengan bulan 8 ni antara bulan yang paling panas sekali dalam sejarah dalam di negara Arab di tempat. Nak ceritanya, saya letak slipper kan, ni bukan ke Arafah. Arafah tu memang dah panas. Nak cerita Arafah tu panas. Tak apalah. Angin pun semua memang angin panas. Pasang aircon okey. Nak ceritanya, saya kat Madinah, saya letak slipper kat luar kan. Orang tak berapa ramai. Jadi kita letak slipper itu. Letak slipper hilang kan. Bukan nak cerita pasal hilang tu, tak. Nak cerita. Jadi, jalan kaki lah kan. Nak beli slipper tu kan. Keluar dekat tu, pergi kat dataran Madinah tu, dekat masjid tu. Pijak tu, panas ni. Jadi nak tak nak kena keluar daripada dataran. Dataran nak pergi seberang jalan, nak beli slipper. Kat situ kan hotel banyak pun semua, ada kedai-kedai kat tepi tu. Berapa meter Saya rasa 20 meter je. Kita pijak tu, ya Allah, panas, sepanas-panasnya. Saya mula-mula nak tahan juga kan.
panas. Kontrol tahan panas. Tak ada 3 langkah je tu, lari, pecut. Pecut tu laju, pergi tu orang duduk. Tak tahan. Panas betul. Macam ada api kat bawah. Pakai slipper pun tak rasa, tapi memang rasa macam api betul. Boleh tumbang kan. Kalau berdiri kat situ, saya rasa tumbang. Terlalu panas. Bayangkan, itu tak cerita kiamat lagi. Tak cerita api neraka lagi. Ini cerita tanah tu, bukan tanah mama tu panas. Terlalu panas. Saya tak boleh nak gambarkan macam mana dulu kan, Sayyidina Bilal diazab dulu kan. Dia buka tu tengah padang panas tu, tengah terik panas tu, letak berapa kali pingsan kalau kisah Sayyidina Bilal tu berapa kali pingsan ni. Panas tuan. Letak pula batu atas dada ni. Memang mencabar betul kan tuan. Nak cerita, kita nak cerita bahawa kejadian yang Allah Ta'ala jadikan ini penuh dengan keunikan. Kalau nak ceritakan tentang kehebatan Allah Ta'ala, maka kita akan lihat tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat hebat. Di antaranya kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala jadikan depan mata kita. Kita ni kat Malaysia ni tak jumpalah panas-panas sangat tu, tak ada. Adalah, tapi kita boleh lari lah, duduk bawah teduh dan sebagainya. Saya rasa kalau tengah hari kita cuba tanggal selipar pergi dekat jalan, aku rasa. Saya pernah lah dulu. Tapi panas lah, tapi sana panas lagi. Panas lagi. Kat sini tak ada kata juga, kat sana atas lagi tak ada kata. Macam mana? Itu kebetulan rasa. Masa tu apa yang terlintas kat saya? Ya Allah, kalau macam ni punya panas, kat akhirat ni macam mana agak-agak? Tu tak kira masuk neraka lagi. Macam mana? Itu bau kaki. Seluruh tubuh badan masuk dalam neraka, macam mana panas? Tak mati-mati tuan-tuan. Tak mati-mati. Manusia ni paling teruk diazab, paling teruk keadaannya. Akhirnya mati dah, tak tak rasa apa. Dah orang pingsan, orang tidur, kan rasa apa. Ni bayangkan ke akhirat. Azab tak mati-mati tuan-tuan. Azab yang selama-lamanya. Na'udzubillah. Tak boleh nak cerita tuan-tuan. Jadi, yang kita patah balik menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dia tidak boleh digambarkan, tak sama dengan makhluk, dan dia bukanlah macam sesuatu yang kita pernah tahu. Macam angin ke, macam air ke kan, yang tak nampak kan. Itu pun tak boleh nak digambarkan begitu. Cahaya ke, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala itu bukan sesuatu. Semua sesuatu adalah kejadian dia. Yang kita terlintas, itu semua kejadian dia. Allah Ta'ala mukhalif dalika. Allah Ta'ala bersalahan ataupun tak sama dengan apa yang terlintas pada pemikiran kita. Itu yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tidak mempunyai ruang atau berada dalam ruang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada tempat, kerana dia yang menjadikan tempat. Sebelum adanya tempat, dia tidak duduk dengan tempat, tidak berhajat kepada tempat. Sebenarnya Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Tak perlu tempat untuk dia. Untuk apa tempat? Kita ni sebab nak sejuk, nak duduk dalam aircon kan? Rumah besar, nak cantik, nak sedap, nak macam-macam lah. Masa pun Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa. Dia yang menjadikan masa. Begitu juga Allah Ta'ala menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baharu makhluknya, atau mempunyai saiz tertentu sama ada kecil atau besar. Seterusnya menyifatkan Allah Subhanahu Ta'ala dengan tujuan tertentu dalam perbuatan dan urusannya. Ini mengenai saiz ni. Ada setengah umat Islam, mereka mengaitkan Allah Ta'ala ini dengan firman Allah Ta'ala. Ini kekeliruan yang terdapat dalam masyarakat kita. Ini isu lah. Lalu mereka mengatakan Allah Ta'ala itu berada di atas arash. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu di atas arash.
Dia berkuasa di atas arash. Allah Ta'ala duduk atas arash. Saya pernah dengar, na'udzubillah betul. Dia kata Allah Ta'ala itu duduk atas arash. Duduk. Arash tu apa? Arash itu kursi punya kursi. Tapi kursi raja. Allah Ta'ala jadikan kursi itu, kalau disebutkan arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah menutupi alam. Alam kita ni kan, kalau kita kata bulat ke, tak kira macam mana, tapi yang menutupi alam kita ini, kita katalah bulat, senang nak bayangkan ya. Alam itu bulat begini, atas sekali itu, lapisan pertama tu adalah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dikatakan, kalau ikutkan ayat ini, Allah Ta'ala itu berada atas arash. Tetapi ulama membincangkan perkara ini secara mendalam. Lalu mereka kata tidak boleh kita kaitkan Allah Ta'ala dengan arash ini. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, aku mempunyai rumah Baitullahil Haram. Itu rumah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata aku ada arash, maka itu melambangkan milik dia. Bukan dia duduk situ. Baitullah. Allah Ta'ala duduk dalam Baitullah ke? Dalam Kaabah ke? Tak. Allah Ta'ala itu menggambarkan kepada kita tempat atau Baitullah itu tempat yang mulia untuk disembah. Kalau ikut akal kita tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala mempunyai Baitullah, mempunyai rumahnya, kalau ikut akal kita lah, kalau ada rumah tentu dia duduk. Kenapa pula ada rumah tapi tak duduk? Logik ni kan? Tapi adakah itu yang kita boleh faham begitu? Tak. Sebab apa? Allah Ta'ala nak menunjukkan tempat itu untuk disembah. Okey. Kenapa kita sembah Baitullah? Kenapa kita tak sembah Allah? Itu persoalan dia. Kalau ikut akal lah. Kan? Kenapa kita sembah rumah? Kenapa tak sembah Allah? Baik kita sembah pokok ke? Durian, musang king. Ada juga faedah, betul tak? Kalau ikut logik lah, kalau ikut logik. Kita sembah apa? Kita sembah apa lagi? Kat tempat kita ni apa yang bagus lagi ya? Yang benda yang memberikan manfaat, betul? Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita sembah Baitullah sebagai arah tempat penyembahan, bukan kita sembah Baitullah. Kita sembah Allah. Sebab itu orang bukan Islam dia pelik. Kenapa orang Islam itu sembah batu? Batu tu dah lah tak cantik. 4 segi pula. Kan? Tahan lagi. Dia orang punya Tuhan ni ada tangan banyak, ada rupa. Tak kira lah buncit je kan? Tak kira lah kan? Tapi nak kira kan? Maknanya adalah benda yang boleh nampak sesuatu. Tapi kamu ni sembah batu. Kan benda yang tak masuk akal lah tuan-tuan. Bila tak masuk akal, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sesuatu. Tempat kita sembah itu bukan untuk akal kita. Sembah menghadap situ. Sembah aku, tapi kau kena hadap situ. Sama juga Allah Ta'ala kata, aku ada arash. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan itu di atas arash. Masuk kat sini, ulama kata. Masuk kat sini bukanlah maksud Tuhan itu. Kan Allah Ta'ala sebut bukan Allah 'alal 'arsy ataupun Allah fawqal 'arsy, tak. Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sifat Allah Ta'ala. Sifat apa? Sifat pemurah. Maka ulama kata seolah-olah Allah Ta'ala nak memberitahukan dengan sifat pemurahnya, maka rahmat Allah Ta'ala itu turun daripada arash. Kerana arash itu merupakan bahagian yang pertama dalam alam ini. Jadi Allah Ta'ala kata seolah-olahnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, rahmat Allah Ta'ala itu dicucuri melalui arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan kata Allah nama dia kan, duduk atas arash. Kenapa nak duduk atas arash pula? Tuhan ni memang kena duduk atas arash ke? Soalan dia. Dia persoalan dia begitu. Kemudian kalaulah arash itu besar alam ini, kalau Allah Ta'ala duduk, tentulah
tempat duduk tu lebih besar lagi kan, betul tak? Allah Ta'ala itu lebih besar daripada alam ni, betul? Itu baru punggung dia. Ada terfikir punggung pula. Ada, jadi banyak masalah tuan-tuan. Banyak masalah. Dah kalau punggung Allah Ta'ala besar macam tu, macam mana pula badan dia? Dah, merapu tuan-tuan. Ini sebab itu ulama kata, jangan fikir. Sebab apa? Itu bukan dimaksudkan. Jadi orang ni dia konar, dia pandai. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala kata dia berada di atas arasy. Kita jangan fikir macam mana Allah Ta'ala berada dalam arasy. Macam mana nak tak terfikir tuan-tuan? Bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala duduk atas arasy, kita bayang tak tuan-tuan? Mesti terbayang punya. Macam orang kata kan, Tuhan itu ada tangan. Ya Allah fauqa aydihim, Allah Ta'ala itu, tangan Allah Ta'ala berada atas tangan-tangan mereka. Mana Tuhan ada tangan? Dia kata Tuhan ada tangan sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran Tuhan ada tangan. Macam mana tangan Allah Ta'ala? Kita tak tahu macam mana tangan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak terjemah dengan betul, tak faham dengan betul apa yang dimaksudkan, mesti kita gambarkan tangan ini. Betul kan? Ada tak pernah kita terfikir tangan selain daripada tangan ni? Ada yang berfikir tak? Bila sebut tangan, mesti datang kat kepala kita tangan ni. Inilah tangan. Kambing kan, dia ada 4 kaki tuan-tuan. Yang sebelah depan 2 tu, dia tak pernah panggil pun tangan. Tetap kaki tuan-tuan. Betul? Lalu mereka kata apa? Kita kena faham bahawa ada istilah-istilah yang kita guna pakai. Contohnya apa? Kaki ayam. Maksudnya bukan kaki. Itu betul. Kaki ayam ni maknanya orang tidak berselipar. Dia kata, dia nak cuba nak buat pendekatan ni. Nak tolak juga bukan kaki yang masuk kaki ayam. Tuan-tuan. Satu kekeliruan yang besar bila dia membawa pendekatan-pendekatan yang cuba untuk membawa gambaran selain daripada yang kita fikir. Bila dia kata kaki ataupun tangan panjang dan sebagainya, panjang tangan dan sebagainya, itu dia panggil peribahasa. Peribahasa ni dia ada asal dia. Dia ada asal dia. Muka kuala. Muka kuala ni bukan muka betul. Tetapi asal ni memang muka lah. Memang muka. Tetapi dalam peribahasa itu maksudnya muka kuala maksudnya apa? Dia terletak di permukaan laut. Muka kuala. Permukaan kuala. Maksudnya apa? Bukan muka ini. Tetapi maksud permukaan. Tapi asalnya memang muka lah. Asalnya muka. Jadi kalau nak kita katakan Allah Ta'ala itu kata kaki dengan peribahasa, ulama dah letak kaedah. Bila kita kata tangan bukan tangan, anggota bukan anggota, itu dia panggil apa? Isti'arah. Kata pinjaman ataupun peribahasa. Allah Ta'ala nak buatkan pendekatan supaya kita faham. Apa dia? Bila sebut dia tangan, itu menggambarkan kepada kita kekuasaan Allah Ta'ala. Kehebatan Allah Ta'ala. Jadi boleh tak kita terjemah tangan itu kepada kekuasaan Allah Ta'ala? Tentulah boleh. Sebab dia tidak menafikan kehebatan Allah Ta'ala. Tidak mengurangkan sifat Allah Ta'ala yang maha hebat. Tetapi menjadi masalah kalau sekiranya Allah Ta'ala mempunyai tangan. Macam mana tangan Allah kita tak tahu? Susah hati kita. Sebab apa? Akal kita dah kata, Allah Ta'ala ada tangan tapi bukan macam tangan. Macam mana Kan susah kan? Sebab itu ulama ahli sunnah kata kalau kamu nak, dia ada 2 kaedah. Kalau kita nak terima Tuhan itu mempunyai tangan, jangan bincang. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ada tangan dah. Tak payah bincang macam mana rupa. Tapi kalau dalam hati kita, saya tak puas hatilah. Apa maksud tangan Allah Ta'ala sebut ni? Kaedah kedua, kalau ada rasa macam tu, gunakan kaedah kedua yang dipanggil takwil, iaitu
maksud tangan kat sini, ulama kata yang tak bersalahan dengan Allah Ta'ala iaitu puasa. Barulah lakanya hati aku. Tangan tu masuk puasa. Sebab tak bercanggah dengan kehebatan, kemuliaan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kata Allah Ta'ala mempunyai tangan, mempunyai muka, tapi kita tak tahu macam mana rupanya, tak tahu macam mana tangannya, dah jadi satu benda dalam hati kita kan. Kita reserve dalam hati. Allah Ta'ala ada tangan, tapi bukan yang tangan kita boleh tahu, bukan yang kita boleh gambar-gambarkan. Kan dalam sudut hati kita itu macam ada sesuatu yang tak habis. Apa dia? Apa dia? Kita tak boleh nak hilangkan rasa macam tu. Saya tak tahulah kalau saya rasa macam tu. Tak tahu kalau tuan-tuan boleh lepas daripada tu. Saya tak tahu lepas. Bila saya tahu, maksudnya wajah Allah Ta'ala itu adalah zat Allah Ta'ala yang tak boleh kita tahu macam mana. Dan wajah itu ada kemuliaan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada atas muka bumi ini akan binasa. Tinggallah zat Allah Ta'ala yang tidak akan binasa. Di wajhullah kat sini zat Allah Ta'ala. Wajah bukan wajah. Ulama kata itu maksudnya zat. Kalau kita terjemah wajah itu sebagai wajah, maka Allah Ta'ala tak sebut ayat ini tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada betis, tak ada apa semua. Tinggal muka je ke? Sebab itu ulama kata bertenang tuan-tuan. Bertenang. Maksud wajah kat sini zat Allah Ta'ala. Kenapa? Apa kaitan muka dengan zat? Kerana muka itu adalah tempat yang paling mulia. Kita nak kenal orang. Kan? Kalau kita tengok kat belakang kan, kawan kita kan. Tengok belakang. Ni kawan kita ni. Tepuk belakang tengok muka orang kan. Belakang. Kan? Jadi muka itu dia seolah-olah mempunyai cara untuk kita mengenali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kita faham tinggalnya zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Maknanya bila binasa semua tinggallah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan wajah Allah Ta'ala saja. Kaki, tangan tak ada, tak. Wajah maksudnya adalah zat Allah Ta'ala yang tidak ada seumpama dengannya, yang tak boleh kita nak bayangkan, tak boleh nak kita gambarkan. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Berat juga ni Tapi nak tak nak kena cerita jugalah. Kan? Kalau dia tak faham, sampai bila-bila pun orang kelentong kita pun kita ikut je. Susah hati. Saya sebenarnya susah hati macam mana nak menyampaikan. Tapi kalau tuan-tuan ada persoalan, boleh ajukan. Akan datanglah ni masa kita pun dah mencundurui. Jadi kita berhenti setakat ini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين المدينين وسع عبادك المقلين واكتب النجاح الامتحانين واشف المرضى وعاف المبتلى ورد شاردنا إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.